saya rasa masih ada yang tak pakai quizzes masih ada yang tak pernah pakai quizzes. So boleh tak kalau kita hari ni kita nak tengok quizzes ni, in-depth sikit lah kita tengok quizzes ni, boleh tak? Okay, so kalau saya kongsikan dulu, saya sendiri saya pakai dua-dua, tapi saya sendiri prefer quizzes daripada Kahoot. Kenapa? Saya akan explain lah. Okay, kalau boleh kita akan, kita type saja quizzes dekat Google ni, nanti dia akan bagi kita quizzes.com, Q-U-I-Z-I-Z-Z. Okay, just simply go to quizzes. Bagi yang dah ada account dah boleh masuk lah. Yang dah ada account kalau tak nak buat hands on pun tak apa, yang belum ada, saya minta kita buka lah account quizzes ni. Guna email. Dah boleh masuk ke quizzes? Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh masuk quizzes ke? Dah boleh. Boleh. Okay, baik. The first thing yang kita akan nampak interface kita adalah macam ni, dan kalau kita dah memang ada quizzes di dalam account kita, dan memang ada set of quizzes yang kita dah pernah pakai, kita boleh terus pergi ke My Library dekat sini. Okay, kalau macam saya dah ada, maksudnya semua adalah dalam ni. Tetapi kalau kita belum ada untuk yang first time guna, kita boleh create a quiz. Okay, boleh create a quiz. Okay, so kita sama ada kita boleh create quiz ataupun kita boleh create lesson. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak create lesson. Saya rasa yang function lesson ni jarang-jarang pensyarah pakai. Tapi kalau quiz ni mungkinlah dah kerap kan. Okay, kita pergi ke quiz. Create a new quiz. So creating a new quiz, nanti dia akan tanya kita what's the quiz name. Okay, katalah hari ni kita nak testing saja kan. Test. Okay, relevant subject. Okay, say professional development. You can choose whatever relevant subjects that you are using. Okay. So quizzes akan memberikan kita multiple choice, checkbox, fill in the blanks, poll, open-ended ataupun slide. Yang slide ni yang tadilah kalau kita nak create lesson. Dia function dia kurang lebih macam Mentimeter. Tapi kejap lagi kita tengok. Okay, saya ada soalan ke? Oh, tertekan okay, baik. Jangan tertekan. Kita relax saja. Okay, so as usual kita akan buat satu multiple choice lah yang selalu kita gunakan. Kita create satu multiple choice. Just click on multiple choice. Then you can write your question over here. So let's think about a simple question. Contohnya soalan apa Okay, kita buat soalan matematik lah. Kan, 1 tambah 1 equals to 2, equals to 3, equals to 4, 4 ataupun 5 kan. Right. So, jawapan dia adalah 2. Kita akan klik jawapan kita di situ. Kalau kita nak letak gambar, kalau nak buat bergambar, boleh, tak ada masalah. You can always add images to your answer option. Kalau dekat question nak add images pun bagus. Tetapi untuk testing sekarang ni saya tak add lah ya. Tapi kalau nak add, kita senang saja tekan add, kita just drag and drop gambar yang kita ada dalam PC, ataupun you have a link to the image pun boleh pakai macam tu. Kalau kita nak insert audio pun boleh, tapi that is only available kalau yang super account. Saya punya account biasa saja, account basic saja, dan itu pun saya rasa sudah memadai untuk sepanjang 14 semester bersama pelajar saya. Saya selalu menggunakan quizzes ni untuk buat formative quizzes lah. Kadang-kadang quiz ni yang tak graded, kalau kita nak gradekan pun boleh, tak ada masalah. Kita nak insert video, boleh. Tapi again, it's upgrade to super. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan yang pakai akaun super quizzes kat sini? Ada tak siapa-siapa yang pakai akaun super? Dr. Syamsul pun tak pakai akaun super kan quizzes kan? Akaun biasa je. Akaun biasa je kan? Dah memadai dah akaun biasa. Okey. Tak pakai dia penadiah. Banyak nak kena bayar. Kan? Mana tahu kan? Okey, katalah kita nak bagi feedback terus. Feedback yang macam explaining our answers. Contohnya macam dalam Google Form kan? When we tick a correct answer, kita boleh provide comment. Maksudnya kenapa answer tu betul. Kita provide sedikit explanation kan. Quizzes pun boleh, tetapi again, it's upgrade to pro plan. Kalau di luar negara, especially in US lah, quizzes ni memang it's subscribed by the schools. So memang you akan dapat, teachers akan dapat akaun percuma lah quizzes ni. Dan memang sangat, semua yang mereka ni, mereka akan pakai akaun super.
Itu bezanya lah. Mungkin sebab mereka dah advance kan, kita macam catching up. So, we are advanced in other things. We are catching up lah. It's good to see. Okay. Kalau kita nak tambah answer option, kita nak buat daripada 5 jawapan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Then you akan bagi masa untuk soalan ni. Soalan ni senang kan? Mungkin 30 saat cukup. Memadai. Tapi katalah soalan tu kita nak buatkan dia jadi 3 minit, 5 minit sampai 15 minit pun boleh. Katalah jawapan tu soalan tu adalah soalan-soalan yang lebih sukar ataupun yang aras tinggi yang pelajar kena fikir lama sikit kan. So kita akan buat 30 second saja. It's okay. Save. Tekan save. So soalan kita dah ada dekat sini kan. Katalah kita tak ada soalan, kita nak import daripada apa yang orang lain dah ada. Boleh tak? Boleh. So that's the good thing about quizzes lah. Maksudnya kita tak ada soalan tu, tapi kita nak import dengan soalan-soalan yang, say for example kita buat grammar punya question ya. Orang lain dah buat soalan ni kita boleh access. Bolehlah kita tambahlah dekat sini. Katalah saya nak buat ni. Again, it's super account. Kalau kita nak pinjam soalan orang. Dulu boleh ataupun saya nak import terus the entire set, boleh, tak ada masalah. Itu yang bestnya quizzes tu kan. Okay. Katalah kita nak buat checkbox pula. Checkbox ni katalah kita nak buat soalan siapakah Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020? Berilah jawapan kan. Cik Najib, Tun Abdullah. Ataupun 2020 kita Perdana Menteri terkini kan. Minta maaf, saya pun dah lupa dah sebab pandemik dah lama sangat kan. Save. Okay, kita save. Okay, pelajar pun boleh tick, tak ada masalah. Okay, tadi kita buat guna dots tu dan sekarang ni kita pakai tick. Fill in the blanks boleh, tak ada masalah. Okay, fill in the blanks. Minta pelajar isikan tempat kosong ataupun open-ended. Kita nak buat open-ended question pun boleh. Tapi open-ended ni nak marking lah nanti kan. Dia sebab kadang-kadang saya tak suka menggunakan macam Google Form untuk buat open-ended. Kita buat open-ended tetapi kita tak buat auto marking. Sebab kita akan release selepas kita marking. Sebab dia tak detect kan, kadang-kadang jawapan dia adalah T-test. Tapi pelajar tulis T tu huruf kecil. Dia tak detect huruf kecil tu. Nanti dia akan cakap salah. So that's why kita kena review. Kalau untuk open-ended ni saya rasa mana-mana platform pun sama je dia punya isu. Kan? Kalau saya rasa with the advancement of AI, lepas ni dia akan lebih mudah lah untuk capture jawapan-jawapan pelajar tu. Okay. Lepas kita dah buat soalan-soalan kita ni dekat sini, kita akan tengok dekat sini public ke ataupun kita nak privatekan dia ke, kan? Kita nak letak gambar ke dekat quiz ni. Alright. Kita boleh select grades, university level, okay, public, visible to everyone. Right. 30 saat betul ke? 30 saat? Okay. Kita rasa okay lah, tak ada masalah lah. Okay, dekat sini. So kita nak publish. Button publish dia ada di sebelah kanan. Semua boleh follow tak? Sekarang ni semua tengah follow ke? Yang ataupun saya laju sangat ke? Boleh create a simple question? Yang mana yang baru buka account quizzes? Boleh. Okay, kita tekan publish dekat sini. Okay, kita dah ada dah. Copy link. No thanks. Okay, copy link dekat sini. Dan saya akan berikan pada ni lah. Sebelum saya copy link ni, saya nak edit dulu. Sebelum saya berikan kepada pelajar saya nak edit dululah. Apa-apa yang saya boleh edit di sini ya. Oh, lambat dia Okay, kejap. Okay, finish editing. Publish. Okay.
Di sini kita ada dua cara. Kalau quizzes ni dia boleh dua. Satu instructor led session, maksudnya para pelajar tu bersama instructor, kita akan move to the second question apabila instructor kata okay, let's move to the second question. Ataupun kita boleh assign it as homework. Itu yang seronok tu kan, asynchronous ke ataupun synchronous pun boleh. So let's try a live quiz. Kalau live quiz sama ada klasik ni adalah pelajar-pelajar dia akan macam Kahoot lah. Dia akan ada countdown kan, 5 saat. Pak, jawab pak, siapa yang paling cepat. So quizzes ni pun sama juga macam Kahoot, dia ada element of gamification. Bila dia ada element of gamification, kita akan lihat pelajar kita ni bila kita kata okay jom kita buat Kahoot ataupun buat quizzes, dia orang sangat seronok. Dia orang suka sangat. Dia orang rasa macam oh best sebab dia macam ada rasa game. Especially dengan quizzes dia punya rasa game tu ada sebab dia ada power ups. Dia ada yang macam okay redeeming questions and what not. Okay, yang tadi saya dah tunjuk bagaimana kita nak buat soalan. Sekarang ni saya nak test saya punya quiz sendiri ya. Okay, quiz sini. Quiz saya ni, tu Dr. Syamsul pun ada sebab kita boleh ada add collaborator. Katalah Dr. Syamsul nak tambah soalan kat dalam ni. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kita nak start a live quiz. Okay, saya pilih klasik. Okay, nak team ke nak test? Okay, tak nak. Saya nak klasik. Okay, assigning to class. Quizzes dia boleh, kita boleh integrate dia dengan Google Classroom. Yang tu yang seronok. Dia boleh integrate terus dengan Google Classroom ya. So kita boleh assign to any class. So say for example saya nak assign kepada Google Classroom saya dah integrate account saya. Kedua-dua account quizzes dengan account Google Classroom saya dah integrate dan saya boleh assign to any classes that I have yang aktif di dalam Google Classroom. Okay. Kalau ada soalan silakan ya, tanya je saya terus, tak ada masalah. Okay. Attempts. Adakah kita nak bagi pelajar ni boleh ambil 2 kali ataupun sekali saja? Yang tu pun kita boleh adjust. Okay. So kalau kita buat sekali dia kena login lah. Kalau untuk demo ni saya tak nak buat. Untuk login lah, saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan kena login. Okay, name factory kalau kita nak buat anonymous. Name factory ni kalau kita nak buat anonymous lah, pelajar tak perlu letak nama dia, nanti dia akan ada nama-nama yang funny-funny kan. Yang tu pun seronok juga. Show answers during activity. Nak show answers ke ataupun nak hide selepas tu baru dia orang tengok answers? Boleh. Show answers after activity pun boleh juga. Kalau kita on yang ni, during activity ni tak payahlah kita off. Okay. Kalau during activity ni, kita off. Kita boleh buat power ups. Power ups ni bila pelajar jawab salah, lepas tu dia boleh redeem balik kesalahan tersebut. So dia boleh ada power ups. Bila dia dah jawab banyak-banyak betul, dia boleh redeem balik kesalahan dia tadi tu. Show leaderboard, shuffle question, shuffle answer options pun boleh. Redemption question, ni tadilah redeem. Show memes. Yang ini saya suka. Kahoot tak ada function meme ni ya. Okay. So meme ni kita boleh create sendiri. Kalau kita nak pakai existing boleh. Kalau kita nak create sendiri pun boleh. Kenapa? Yang ini dia buat funny sikit lah kita punya quiz ni. Jadi pelajar pun rasa seronok bila dia jawab salah. Alamak kan dia keluar pula meme macam tu. So yang ni semua kita boleh tengok. Kita boleh buat sendiri. So ini adalah yang saya punya. Okay. So kalau jawapan dia betul, mereka akan dapat gambar-gambar macam ni. Okay. Kalau jawapan dia salah, mereka akan dapat gambar-gambar yang sedemikian lah. Okay. Okay. So kita cuba. Saya nak select meme ni. Saya nak continue. Okay. Saya nak copy link, saya nak bagi kat tuan-tuan dan puan-puan. Ada, Tuan Mahathir pun saya ada, bukan Azwan Ali saja. Kan. Waiting for participants to join. Boleh tak kalau tuan-tuan dan puan-puan join? Kita tengok bagaimana. Okay, kita ada Cik Aizat dah join dah. Ui, laju. Okay. Baru 28. Mana yang lain? Kita ada 60 lebih ni. Top agent, student.
Macam mana? Kalau kita tengok interface quizzes ni menarik kan? Bagi yang tak pernah pakai quizzes, yang selalu pakai Kahoot kan? Opera pun ada. Dr. Syamsul tak join, Dr. Syamsul? Join, saya pakai nama initial SNA. Okay, kita ada 54. Cukup 60 kita mula nah. Iron Man. Okay. 58. Dua lagi sebelum kita mula, kita start. Aras berapa soalan ni? Ini semua soalan mudah saja. Soalan ni semua mudah. Okey, 60. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula nah. Okey, 61. Wah, top agent memang top. Cuba bagi jawapan salah. Nak tengok meme. Kan? Siapa yang nak tengok meme boleh bagi jawapan salah. Saya akan tamatkan sekejap lagi dalam masa 5 saat lagi. Dr. Nadia, ada orang tak puas hati. Main masuk Lina Prof, stres sebab 15 minit boleh terpotong. Yes. So kita nampak satu. Siapa yang dapat first ni? 6. CFX. Syafiq. Okay, Syafiq. Okay. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah pakai quizzes, okay, boleh tak sharekan dengan kita apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan tentang quizzes ni? As compared to Kahoot lah yang biasa kita gunakan. Okay. Kalau kita boleh tengok kat sini, result dia terus paparkan. Wow, Syafiq memang dapat 10 daripada 10. Ramai ni dapat 10 tu. Yang tadi tu ada master party kan? Semua dapat 10. Tapi ada yang saya kata tadi kan, kalau nak tengok meme tu, buat salah. Bila buat salah nanti meme, banyak-banyak meme keluar. Kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan ada nampak tak tadi meme keluar?
Azwan Ali. Keluar Azwan Ali kalau yang salah. Siapa yang dapat yang lain? Doraemon. Dapat Doraemon. Datuk Ali. Datuk Syukri. Siapa yang dapat? Kim Tuan Joel. Mahathir. Awi. Oh, dapat Awi. Tuan Mahathir dia dapat tak? Yang tu yang paling. Ada, saya dapat. Okay. So bagaimana dengan quizzes ni as compared to Kahoots? Fun. Kan? Dia ada gamification, dia rasa lagi ni kan. Walaupun Kahoot tu dah seronok dah. Bila dia nervous tu kan, dia ada adrenaline rush. Bila dia ada adrenaline rush tu, itu yang buatkan dia rasa seronok. So kalau dah biasa kita pakai Kahoot, apa kata kita cuba quizzes pula? Sebab dia seronok. Dan dia boleh integrate dengan Google Classroom. Dia juga boleh kita tengok results yang lebih komprehensif di sini. Kita juga nanti kita boleh tengok full report. Okay, kalau kita tengok full report yang macam tadi Dr. Syamsul kongsikan di dalam slide, kita boleh tengok partisipan mana, kita boleh tengok soalan mana. Soalan mana yang pelajar dapat selalu salah ni? Soalan mana yang pelajar dapat banyak betul? Okay, let's just see an overview. Tu, dia provide an overview sekali. Which is very nice. So that's why bila saya dah mengenal quizzes, saya dah lama lah. Tak pakai sangat lah Kahoots dah. Tapi kadang-kadang pakai juga. Ada soalan ke tentang quizzes setakat ni? Selalu guna sebab cikgu sekolah, ya betul. Okay, Google Classroom add ke quizzes, boleh. Dari Google Classroom add ke quizzes, daripada quizzes nak masuk ke Google Classroom pun, macam tadi yang saya buat tu, dia akan auto import. Pada instrument as well as student. So that's why it's very awesome lah quizzes ni, saya suka. Boleh add ke Google Classroom, betul. Dia terus add ke Google Classroom. Nak lagi, Puan Nastasia nak lagi main quizzes. Okay, betul macam mana nak add collaborator? Okay, jom kita add collaborator. Okay, kita pergi ke quizzes tu. Kita pergi ke my library tadi. Saya punya ni tadi saya ada collaborator dekat sini kan. Okay, saya boleh share dengan instructor. Saya boleh add people dekat sini. Saya boleh add lah. Tu saya dah add Dr. Syamsul. Dekat sini kalau you masuk ke email dan nanti pensyarah boleh collaborate. Sama-sama kita buat soalan tu kan. So kita pun boleh sama-sama pakai. Tak payahlah seorang buat lain-lain. Mudah sangat. Ada lagi soalan tentang quizzes? Nak add collaborator, nak save, nak edit. Kalau assign as homework yang tadi itulah yang kita boleh assign. Select kepada classes dan assign kepada Google Classroom kita. Soalan tak? Siapa nak main lagi boleh join webinar. Terima kasihlah Cik Faris. Tolong promote kita punya CYD August. Boleh set untuk quiz biasa tak? Means teacher tak control? Boleh. Quizzes boleh set as yang biasa, yang macam tadi lah. Yang ni lah. Assign as homework, teacher tak control. Assign as homework dia auto. Maksudnya, and student will also take it at their own pace, at their own time. Tapi bagaimana dia menentukan pemenang adalah dengan masa lah. Maksudnya katalah pelajar ni, dia buat pukul 2 petang dan dia paling laju. So as compared dengan rakan dia yang buat pukul 8 malam, dia lagi laju daripada yang 2 petang tadi tu. Yang 8 malam tu yang menang nanti tu. Ya. So dia akan ikut time. Tetapi kita tak control, instructor tak control. Tapi katalah macam kita buat, contohnya siapa bagi rakan-rakan yang dah pernah join CYD kami kan, kita akan menggunakan instructor pace. Kita tak pakai pace tu sendiri tadi. Kalau kita pakai instructor pace, kita nak klik tu, kalau ada latency kat situ ada problem. Kalau kita pakai yang tadi, instructor tak lead tadi tu, peserta dia akan based on dia punya device punya speed. Yang tu pun kita kena tengok lah. Sebab kadang-kadang dulu kami buat CYD tu, kami buat dekat Webex dan juga dekat YouTube. So bila YouTube tu ada latency, kalau instructor pace, Webex dapat dulu, YouTube dapat kemudian. So orang yang YouTube tu dia rasa tak adil lah. Kan? Sebab dia ada latency kat situ. Sebab dia ada lag sikit. Dan untuk YouTube. Berapa saat Dr. Syamsul lag dekat YouTube tu? Dalam 10 saat 20 saat lama juga. 30 second. 30 second lag dekat YouTube. So, kalau instructor pace, kita dekat Webex dah move on. Orang dah tengok soalan. Dekat YouTube dapat lambat. Jadi dia menang, dia tak menang. So untuk quizzes dia boleh instructor pace, dia boleh self pace, dia juga boleh assign as homework.
tak ada instructor lead. Boleh ya quizzes? Ya saya, Puan Azina, silakan. Doktor, boleh tak tunjukkan cara macam mana nak integrate Google Classroom dengan Quizizz ni? Okey, boleh. Okay, saya tunjuk sekarang. Okey. Okay, thank you. Kalau kita nak integrate, sekejap Okey. So di sini kita boleh import existing class tau. Di sini kita boleh import existing class bila kita pergi dekat classes. Yang tadi kalau kita nak cari report-report kita, dia ada dekat report. Nak cari quiz-quiz kita, dia ada dekat library. Kalau kita nak integrate classes, dia ada dekat classes. So at this point of time, kita boleh import via Google Classroom, Canvas kalau kita menggunakan Canvas ataupun Schoology. Kalau kita tengok new class pun, tak ada new class. Kalau yang new class ni sebenarnya kalau macam kita punya institusi langgan Quizizz dan kita buat kita punya school community boleh. Sekarang ni kita tak pakai macam tu. So the best thing yang kita boleh pakai adalah Google Classroom. So you can simply click on Google Classroom. Kan? Yang mana-mana you nak import. Katalah saya nak import ni. Katalah saya nak import ni. Semua boleh. So you pilih lah. Sebab account Google Classroom ni nanti you kena masukkan account you. Account mana yang you pakai untuk Google Classroom, masukkan account. Katalah saya nak switch account. Okay, saya ada satu lagi account kat sini. Ni cara you integrate lah. Maksudnya tadi saya dah integrate dengan saya punya Dr. Pintu tu. Saya punya yang biasa, yang formal punya. Ni sekarang saya tengah integrate dengan Dr. Pintu saya. So kalau saya nak import dalam Google Classroom, dia akan hanya ada classroom yang ada dalam Dr. Pintu. Maksudnya tak ada kelas. Dalam Dr. Pintu tak ada kelas. So dia tak ada lah. So macam tadi dalam account formal saya, account UiTM saya ada kelas. So macam kalau saya nak import macam tadilah. Saya buka saja kelas saya, dia dah ada dah. Dia dah keluarkan dah. Dekat classroom ni, nama-nama pelajar saya pun semua keluar. Yang ni tak perlulah kan. Yang ni untuk kanak-kanak sekolah kan. Ada lagi soalan untuk Quizizz ni? Quizizz ni best kan? Boleh integrate kat Moodle, so far belumlah boleh. Belum boleh lagi. Okay, so kita dah habis dekat Quizizz. Tadi rakan-rakan kita cakap suka tengok Mentimeter kan? Okay, baik. Quizizz ni, tadi kan saya kata saya nak tunjukkan creating a lesson. Jom kita tengok create a lesson. Lesson matematik lah contoh. Saya create lesson tadi saya create quiz. Yang ni saya create lesson. Okay, lesson ni dia akan beri kita slide. So dekat slide ni kita boleh buat lah. Ataupun slide pertama kita ni, kita nak ceritakan tentang sesuatu konsep. Bila kita dah cerita tentang sesuatu konsep, selepas habis je topical, lepas habis several slides, kita nak buat quiz. Kita nak buat, katalah, okay, slide ni kita boleh pilih dekat sini, kita nak masukkan video. Okay, kata kita masukkan video Kita import video. Video tak boleh nak import sebab saya tak beli yang mahal. Kalau saya beli yang mahal, saya best lah. Saya boleh import video YouTube saya dekat sini. Lepas tu kat bawah tu saya boleh terus buat quiz. Kan? Itu best. Kat situ boleh control. Tapi sekarang saya tak ada yang mahal ni. Tak apa. Okay, ambil yang biasa. Okay, lepas tu kita add lagi slide. Okay, ni pula. Tak boleh lah ada media kan? Okay, media boleh juga. Okay. Lepas tu, lepas habis several slides ni, saya dah ada several slides, saya dah explain kat pelajar kan. Saya nak add multiple choice question. Dekat sini. What was Ali's occupation? Lepas tu, katalah saya tengah bercerita tentang Ali. Kat bawah ni saya tanyalah, teacher. Lepas tu, depan dekat sini. So, lepas tu saya add lagi slide. Saya bercerita lagi tentang benda-benda lain, topik-topik lain. Okay, tu saya tambah lagi. Saya kata, adakah anda bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan cara Ali? Dan pelajar pun boleh tick, dia setuju ataupun tak setuju. So, it makes your lecture more interactive. Sama juga macam tadi kan, bila kita nak buat Mentimeter kan, Dr. Syamsul ada tanyakan macam, siapa yang dapat ni, siapa yang dapat ni.
Kalau dekat atas ni, katalah kita tengah bercerita tentang COP questionnaire tu ataupun yang VOC tu, lepas tu kita terus buat dekat sini. Kan? Which one are you? Which learning style suits you best? So your slides is going to be more interactive di dalam quizzes. So this is a new function. This is a new function in quizzes, ya. The lesson that comes with questions. Free, masih free. Cuma nak import video tu saja yang berbayar. So kita publish. Ini saya tak nak lah. Ini saya padam. Okay. Saya nak publish. Sama juga. Cara saya publish macam tadi juga. University level, publish. Okay. Then I can start a live lesson. Or I can assign as homework. Sama saja. Tapi banyak dah function dia. Sama juga kalau macam tadi saya start live lesson. Macam tadilah. Macam quiz tu. Ada soalan tak? So far. Boleh tak import slides dia ada ke dalam quizzes? Boleh. Kalau kita tengok tadi, dia ada option untuk kita import. Saya edit dulu yang ni. Untuk kita import existing slides kepada quizzes. Import slides. So whether it's PDF, Google Slides ataupun PowerPoint. Boleh. Google Slides pun boleh. Google Slides cannot be edited dekat quizzes lah. Save Google Slides as PDF dan import as PDF. PowerPoint, save PowerPoint as PDF dan import as PDF. So maksudnya hanya PDF saja yang boleh import at the moment. Saya rasa sebab dia dah ada button-button ni, tak lama lagi tu dah boleh import terus PowerPoint dan Google Slide tu kepada quizzes. Bahan-bahan kita yang dah sedia ada kita boleh import, kita boleh terus buat quiz. Seronok lah kan, interaktif lah macam cikgu-cikgu yang buat PDPR sekarang. Ada soalan tentang quizzes, silakan. Doktor boleh share sekali lagi tak cara nak integrate Google Classroom dengan quizzes? Kita pergi dekat tadi tu, kita pergi dekat, saya keluar balik sini. Kita pergi dekat kita punya classes. Sebab saya punya dah integrate tau. So saya tak boleh nak tunjuk dia macam mana saya masuk ke email saya untuk Google Classroom. Bila kita pergi kat classes, dia akan ada import via Google Classroom. Kita klik on Google Classroom, untuk first timer, dia akan minta you punya email yang dekat Google Classroom tu. Email yang instructor gunakan di Google Classroom. So masukkan email dan dia akan integratekan. Boleh tak? Boleh tak sesiapa yang belum integrate ni cuba integratekan? Saya rasa Dr. Syam dengan saya dah memang integrate Dr. Syam. Ke Dr. Syam tak pakai Google Classroom? Pakai. Dah integrate. Dah integrate. Tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang belum. Boleh, baru integrate. Betul kan? Kita masukkan email, dia akan integrate terus. Dan dia akan terus pull classes kita daripada Google Classroom. Ya betul, so kita boleh klik email. Kita boleh klik lah. Maksudnya kita nak klik yang mana satu yang kita nak masukkan kat dalam ni, yang kita nak integrate. Katalah kita nak integrate satu saja kelas, boleh? Kalau tak nak integrate, boleh? Tak ada masalah. Boleh pelajar boleh menjawab gunakan handphone. Betul. Pelajar sebenarnya pakai quizzes ni memang pakai handphone. Memang dia pakai handphone kebanyakannya. Sebab bila kita kata okay, kita buat meet kan, macam kita buat sekarang, kita kata tadi saya bagi link kan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan terus klik link sebab sekarang ni kita dekat meet dekat PC. Tapi katalah saya bagi link tu, saya share link tu dekat WhatsApp. Pelajar klik, dia terus pakai dia punya phone untuk jawab soalan. Ataupun kalau dia tak nak macam tu, dia boleh download app quizzes ni. Dia boleh jawab dekat phone juga. Pelajar-pelajar saya banyak jawab pakai phone. Dia tak ada masalah. Dia okey. Seronok kan dia? Macam game. Okey. Ada lagi ke soalan tentang quizzes? Sebelum kita pergi ke tool yang lain. Okey. Siapa yang jarang ataupun tak pernah pakai Mentimeter? Ni kalau kita nak, kalau quizzes tadi ataupun Google Form, selalunya kita Google Form kita buat test kan. Kalau quizzes kita buat quiz. Kalau Kahoots pun kita buat quiz. Kenapa quizzes tu kita tak buatkan dia jadi test? Takut pelajar sakit jantung kan? Cepat nanti ada orang potong. Kan dia dah nervous nak jawab test kan, tiba-tiba kita bagi pula macam tu kan, lagi dia stres.
Okay, ataupun kita boleh pakai Microsoft Form. Okay, Mentimeter adalah untuk interactivity. Maksudnya bila dulu bila saya mengajar, kita pakai clicker. Clicker, nama dia clicker, di mana bila kita buat lecture, pelajar semua saya akan bawa satu kotak clicker, pelajar semua diberi clicker. So dia kena lock lah, clicker dia tu dia akan dapat satu number yang unik, dia akan assign dengan dia punya nama lah. So saya ambil attendance guna clicker. Attendance tu saya buka, okay attendance, hari ni attendance saya tak adalah panggil ataupun saya tak ada tengok mereka dah. Attendance tu dia akan pakai clicker, siapa yang hadir. Macam mana kita nak gain attention pelajar pun, kita akan buat soalan di atas slide, dia pakai clicker, dia akan jawab pakai clicker. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa lihat banyak talk show kan, kalau talk show tu dia kata okay, adakah penonton setuju? Ya, tekan hijau untuk ya, tekan merah untuk tidak kan. Dia punya clicker tu dia akan letak di belakang kerusi audience. Sama juga, yang tu dulu kita pakai di dalam classroom. Tetapi sekarang ni kita tak payah dah clicker tu. Kita pakai Mentimeter yang macam tadi Dr. Syamsul pakai. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan biasa menggunakan Mentimeter ya. Cumanya Mentimeter ni dia ada limitation sedikit. Tu dia dah tunjuk pricing kan, awal-awal dia dah tunjuk pricing dah. Okay, jom kita log in kepada Mentimeter bagi yang belum pernah ada Mentimeter. Okay. Saya dengan Dr. Syamsul suka log in pakai Google saja. Kan Dr. Syam kan? Dr. Syam lah ajar saya tu, dia kata tak payah nak ingat-ingat banyak-banyak account. Tak ingat, tak boleh nak ingat account. Dulu saya ingat dulu waktu saya mula-mula waktu tu tak ada internet tak ada Google integration kan. Saya ada satu dokumen yang saya simpan semua password saya. Saya senaraikan semua password saya dengan username saya supaya saya boleh ingat. Tapi sekarang dah makin bagus lah because of Google dah integrate siap-siap dah. Betul. Dan kadang-kadang bila kita nak masuk kadang-kadang kita tak nak pakai password, Google ada suggested password kan. Suggested password tu pun kita boleh pakai. Yang tu saya yakin ramai yang tak pakai kan suggested password tu, sebab suggested password nanti tak hafal macam mana. Tak dia simpan dalam Google sebenarnya. Dia akan tersimpan di dalam Google. Okay, kita dah log in. Kita boleh create new presentation. Okay, presentation name as usual. Testing lah. Create presentation. So tadi ada rakan kita yang menyatakan best Mentimeter sebab dia interaktif kan. Okay, jom kita cuba. Kita nak buat word cloud kan? Okay, word cloud soalan saya, okay, sarapan apa pagi tadi? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan go to menti.com dan jawab soalan ni. Saya akan berikan link. Saya dah berikan link kat dalam chat box, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab. Makan dodol je. Dah raya ya. Lama tak makan dodol saya dah 2 tahun kot. Uluk ya Allah sedapnya. Nasi lemak masak sendiri. Puasa alhamdulillah. Sekeping roti. Sedih keripik je. Rempeyek je. Tapi alhamdulillah lah dah makan. Saya belum makan lagi. Mi goreng, nasi lauk. Diet. Nasi lemak. Okay, durian. Breakfast durian. Okay, 54 respons lah. Kita boleh nampak dekat situ dah ada 55 respons. Nasi lemak, mi goreng. Maksudnya, apabila word cloud ni, word yang paling besar tu adalah itu yang paling kekerapan dia kan, Dr. Syamsul kan? Ya, betul. Itu yang paling banyak lah orang voting lah. Yang orang vote, jadi dia akan nampak besar lah. So yang paling besar ni nasi lemak, durian, puasa, McDonald. Kan? So dia live di sini. Ramai makan durian for breakfast. Saya ingat ni je yang mungkin ni kawan-kawan kita di utara
makan durian for breakfast. Durian dengan pulut. Okay. Tu yang seronok tu Mentimeter ya. Kita boleh buat word cloud. Nanti saya akan ceritakan satu lagi. Kalau kita tak nak pakai Mentimeter ataupun Mentimeter kita dah penuh. Okay. Sekejap Right. So, kita boleh download results di sini. Saya download results. Saya tak share Okay. Kita boleh download results dan kita boleh import results tu. Kita boleh import dia jadi PDF. Kita boleh import, kalau nak import ke Excel pun boleh. So, tadi kita pergi balik ke My Presentation tadi. Kan yang test tadi tu kita ada satu soalan saja kan. Saya nak tambah soalan. Okay. Add slide. So saya nak tambah soalan, saya boleh add slide. Kita boleh buat multiple choice juga. Multiple choice, usual lah. Macam kalau kita nak limitkan, kita tak nak buat word cloud tadi kan. Siapa yang makan nasi lemak? Nasi lemak lauk apa bagi tadi? Boleh. So bila kita guna Mentimeter ni, kita boleh dapat interactivity lah. Walaupun pelajar tu jauh. Mungkin pelajar kita ada masalah bila kita buat synchronous session, meet ke apa ke, pelajar dia tak mampu nak buka kamera. Saya lebih suka gunakan ayat tak mampu lah, bukan dia tak nak. Kan kadang-kadang kita masuk ke kelas tu, kita daripada awal sampai ke akhir kita seorang yang buka kamera kan. Kalau saya tahu pelajar saya tu dia memang ada data dan dia memang boleh buka kamera, apa yang saya buat adalah macam ni. Minggu ni kalau dia tak buka kamera, minggu depan saya tak buka kamera. Nanti dia bila dia tengok saya tak buka kamera, dia orang semua buka kamera. Dia dah rasa macam alamak, rasa bersalah kan. So dia buka kamera. Lepas saya akan cakap, you all tak nak buka kamera ya? Okey, saya pun tutup. Tu dia terus semua pun buka kamera, yang mana boleh lah. Tapi saya sebenarnya tak suka nak paksa pelajar saya buka kamera. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak nak buka kamera, dia rasa segan. Ada pelajar-pelajar kita yang duduk di yang kurang berkemampuan kan. So bila dia buka kamera tu, kita pun rasa Allah, kesian student kita ni kan. Kita tengok dalam keadaan rumah dia macam mana semua tu kan. Itu yang selalu membuat saya macam it's okay lah, you tak nak buka kamera pun it's okay as long as you're there. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam ada je pelajar yang take advantage of that, yang dia rasa dia tidur ke kan, dia buka, dia masuk, dia tidur. Dia pun tak ada kat dalam tu kan, dia sambung tidur ke sebab pagi tadi dia main game kan. Kadang-kadang dia tak dengar pun. Tapi itulah bila kita paksa dia buka kamera, kesian juga pada pelajar kan, dia rasa terpaksa untuk buka. Alright. So kita boleh juga masukkan soalan-soalan multiple choice. Banyak soalan yang kita boleh masuk. Yang new ni pun ada. Okay, boleh masukkan numbers, quotes. Masukkan quotes. Kan? Kadang-kadang ada pensyarah yang suka masukkan quotes kan. Masa belajar semasa ni seronok. Okay, video pun kita boleh masukkan. Lepas tu kita boleh tanya soalan. Sama lah macam tadi yang kita buat dekat quizzes. Tapi limitasi Mentimeter ni, jom kita tengok apa limitation dia. Okay. Teams pun ada. Macam Dr. Syam semalam dia gunakan tema yang gelap. Saya pun sebenarnya suka tema yang gelap. Bold and gold pun ada. Greenhouse pun ada. Banyak tema yang kita boleh pakai. Okay, jom kita patah balik kepada presentation. Okay, kalau kita nak upgrade, klik on upgrade. Apa beza dia? Okay. Untuk free. Doktor, ada soalan dekat chat tu. Best tu soalan tu. Sekejap, ya. Boleh guna untuk collect attendance? Boleh. Boleh guna untuk collect attendance. Boleh. Bagaimana kita nak guna? Ikutlah soalan mana yang you nak ni. Katalah you nak kata, adakah saya hadir? You jawab yes, no. Mestilah confirm lah dia jawab yes kan. Kita nak collect attendance macam mana? Macam tadi saya tanya kan, siapa yang makan apa pagi tadi? Lepas tu saya limitkan jawapan dia kepada satu. Sebab tadi tu saya tak limitkan jawapan. Maksudnya orang yang sama boleh masukkan banyak-banyak kali. Kalau saya limitkan jawapan dia kepada satu, nanti kita akan import jawapan tu kan. Kita akan tengoklah siapa yang jawab tu kan. Betul tak? Kalau kita share dia sebagai ni, bukan public lah. Maksudnya macam, mungkin kalau apa yang kita nak buat, saya buat tadi. Attendance. Kita pergi balik Macam ni kita nak ambil attendance guna Mentimeter.
close. Okay, bila saya buka close, dia ni tak, dia minta email tak? Dekat sini. Presentation is closed. Decide if participants can join via menti.com. Set the pace. Dia minta email tak Dr. Syamsul kalau kita buat private ni dekat Mentimeter? Macam tadi dekat Quizzes dia akan minta email. Jadi pelajar tu kita dapat trace dia. Dia email dia daripada mana? I think that the dekat sharing tu nanti. Cuba tengok dekat share tu. Ni dekat share ni. Sharing Yes. Alright, close. Dia tak minta email kalau macam tu susah lah nak ambil kat sini. Kalau dia tak minta email, Mentimeter ni payahlah nak ambil attendance. Quizzes tadi with the same format dengan Mentimeter ni, dia boleh you buat close and pelajar tu kena masuk ke email. Maksudnya bila saya klik tadi, satu kali saja dia boleh response, you kena log in. They have to log in. So when they have to log in, dia jawab, makanya kita nampak lah pelajar tu ada kan, dia jawab kan. So they are attending the class lah. Tapi Mentimeter ni, I think it's more kepada public. I'm not so sure kalau dia allow this function untuk kita close dan kepada hanya yang boleh login saja yang boleh jawab bila kita upgrade. Let's take a look at the pricing. If you upgrade, do you have that particular function? Sekejap nah. Mana tadi saya nak pergi upgrade? Okay. Unless of course you nak buat pelajar ni jawab menggunakan nama dia. Then kita bolehlah ambil attendance tu. There are various ways that you can try. Okay. Free, apa yang kita dapat? Unlimited audience, unlimited presentations, up to 2 question slides. Tak boleh banyak-banyak, 2 soalan saja. Up to 5 quiz slides. Okay. Basic, kita akan dapat unlimited, import presentation, export results to Excel, Pro, branding kita semua ada. Okay. Saya tak rasa dia boleh ni kot. Saya rasa you kena kalau you beli enterprise, bila you ada group ni, I think that will enable the login function. Di mana it's not gonna be that open. It's gonna be a closed session. Tetapi untuk free tak boleh lah. Ada soalan lain untuk Mentimeter? Selalunya macam kalau kami lah, dulu memang saya gunakan Google Form untuk attendance dululah masa awal-awal pandemik dulu. Tapi lepas tu saya menggunakan LMS yang disediakan oleh UiTM yang UFuture. Ada rakan-rakan kita pun yang tahu tentang UFuture tadi kan. UFuture ni bila pelajar tu login, dia akan tick dia punya attendance untuk kelas tu. So nanti saya habis session je saya import je terus attendance tu. Mudah. Saya tak pasti LMS yang digunakan oleh KPTM ada tak function attendance tu? Dalam LMS rasanya tak ada, tapi kita ada e-attendance. E-attendance ni kita dalam OLES. Okay, e-attendance ni bila kita masukkan dan dia akan automatic generate warning letter. Okay. Maksudnya it's a separate platform lah dia tak sama. Platform lama dan platform lama kita ada. Tapi itulah kalau yang tu dia dah ada list of names ikut sequence dia. So tapi kalau kita guna macam Mentimeter ataupun Quizzes tu, so dia bila orang masuk dia tak ada in sequence macam tu kan. So kita kena copy balik, masuk balik dalam e-attendance tu, kena tick balik. So kita generate warning letter. Puan, kalau kita pakai Quizzes, dia akan alphabetically, in alphabetically punya ni. Dia boleh report, dia akan generate alphabetically according to our Google Classroom. Okay. Kita boleh set lah. Dia bukan kita set. Nanti bila dia dah import daripada Google Classroom dia memang akan ikut alphabetically. So, kita minta pelajar kita, selalu pelajar ni dia suka guna nama glamour kan. Okay, kita minta pelajar kita tu memang pakai nama email rasmi, email UiTM ke apa ke. Nanti yang tu dia akan bagi phone dia. So bila kita guna Quizzes pun dia akan generate as alphabetical. Betul. Dalam Google Meet dia akan based on time kita masuk keluar kan. Bila kita masuk dan kita keluar, dia akan masuk lagi sekali timing dia. So tidak based on
Yalah, based on siapa yang masuk keluar lah. Dia tidak based on sequence macam tu. Saya dah lama tak gunakan Google Meet sebenarnya untuk untuk pelajar saya. Saya banyak gunakan Webex. So kita boleh generate dia punya attendance daripada situ. Kalau Google Meet ni saya kurang pasti. Mungkin Dr. Syamsul Google Meet kalau kita nak tengok in terms of tracking, kita kena download Google Attendance tu. So kita boleh tengok dia punya tracking whether they are active ataupun dia tak aktif. So memang kalau on the first ODL kemarin memang saya pakai Google Meet plus attendance tracker tu. And lepas tu on the second semester saya pakai MS Team, fully MS Team without integrating any application. Yang bagus pasal MS Team adalah saya boleh dapat tracking untuk attendance dan juga saya boleh dapat tracking untuk setiap sub activity yang saya construct dalam saya punya MS Team. So I can monitor dia activity. And activity tu kita boleh tengok pukul berapa, jam berapa, waktu bila last dia access, kita boleh tengok dia punya analytics lah. Very very good in terms of analytics. Yes. Dan kebetulan pula memang UiTM purchase ataupun memang dapat account MS Team tu. So dia link dengan account siswa pelajar-pelajar lah. Account nombor matrik kad pelajar-pelajar. Betul. Dan kemudian saya tukar. Saya cuba environment yang lain. Saya pakai yang UFuture tu memang it was integrated lah. Dan dan kalau nak kata if you ask more analytics or more insight, MS Team give you more insight. But for the purpose of attendance, you boleh pakai Google Form ataupun the system that have at your LMS lah. Ada satu lagi sistem yang you boleh pakai dekat apps telefon yang ada pada Android dan juga ada pada iPhone, iaitu Clocktify. Clocktify ni you boleh, dia free, dia tak perlu bayar, dan you boleh invite a group, dan you boleh monitor you punya you boleh monitor your staff attendance. So yang itu dulu pakai pada awal-awal MCO dulu, sebelum ada sistem sebelum ada sistem clock in clock out dekat UiTM kan. So pejabat ACA pada waktu tu saya cadangkan pakai tu, so kita pakailah sekejap. So itu pun akan dapat dia punya analytics dan sebagainya. Quite good juga. Macam kalau saya, if I may add lah, macam saya menggunakan UFuture tu, apabila saya set up a class, it does not matter which platform. Katalah saya memberikan Google Meet punya link dalam tu, dekat Google Meet saya dah tak payah download plugin yang attendance tu dah. Sebab dulu masa saya guna Google Meet, plugin tu kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Itu yang saya macam tak boleh lah macam ni. So saya akan integratekan whatever link tu. So maksudnya link apa pun saya pakai, platform apa pun saya pakai untuk synchronous learning, pelajar tu tetap dia kena key in attendance dia pada LMS tu. Macam tadilah Puan Wan cakap kan, ada satu e-hadir tu kan, yang pelajar kena buat macam tu lah dekat situ. So yang tu, yang mana-mana mudah lah, yang mana yang memudahkan kita. Macam saya dekat UFuture tu, katalah saya tidak ada synchronous learning, saya track pelajar punya participation daripada tracking activities. Macam yang tadi Dr. Syamsul cakap dalam MS Teams. Maksudnya aktiviti apa pun kita boleh track siapa yang buat, siapa yang belum buat. Yang itu LMS kami memberikan function tu lah. Sebab tu saya daripada Google Classroom, saya dah migrate totally kepada saya punya platform LMS University. Dulu saya pun tak suka platform LMS University tu sebab dia tidak stabil. Dan dia banyak benda dia tak boleh buat. Tapi sekarang like getting better and better. Cepat juga dia get better kan. So saya pun macam support lah kan. Tapi Google Classroom tu saya masih ada. Boleh Okay. So itu Mentimeter. Saya ada satu lagi app. Bukan app lah. Yang ini kalau kita nak buat word cloud. Kalau kita nak buat word cloud tapi kita tak nak pakai Mentimeter, kita boleh pergi Answer Garden. Answer Garden ni mudah saja buat word cloud. Dia tak payah kita nak ada account pun boleh. Katalah kita just nak buat word cloud, kita tak nak simpan pun word cloud tersebut. Okay. Sarapan apa pagi tadi kan? Sarapan apa pagi tadi? Hari ni lunch apa kejap lagi? Kan? Saya nak tanya. Kejap lagi lunch apa? Okay, answer length saya boleh decide. Kalau saya nak ada admin password saya boleh decide. Tapi kalau saya tak nak, saya just nak engagement saja. Okay. Saya boleh terus create.
Okay, dia akan terus generate dekat sini. Okay, saya boleh export via QR, saya boleh share. Okay, saya boleh share dekat Twitter, saya boleh embed dekat saya punya website. Ataupun saya boleh ambil link dia dan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kita cuba Answer Garden ni. Siapa yang nak pakai QR boleh scan kat QR ni. Siapa nak pakai link ada dekat dalam chat box. Okay, saya nak tengok dah ada masuk ke belum? Boleh masuk dah ke? Boleh? Dia sepatutnya terus generate ni doktor. Pada screen dah nampak? Tu dah nampak? Dah nampak dah. Tempoyak pure. Sedap no tempoyak. Repeat nasi lemak. KFC paling besar. Sedap juga KFC Saya pun tertarik untuk mengorder KFC kejap lagi. Okay. So sama saja macam Mentimeter, tapi yang ini kita tak perlu login, kita tak perlu ada account, kita tak perlu ada apa. It's just direct. Maksudnya kalau macam untuk webinars, untuk just some kind of activities yang kita tak perlu nak simpan ataupun kita tak perlu participant kita nak login or what, kita boleh guna Answer Garden. Okay. Tu Answer Garden lah. Simple saja Answer Garden ni. Okay, saya nak share tentang siapa yang selalu pakai Jamboard. Tadi kita dah cakap kita nak tengok engagement pelajar kan. Kita pun boleh tengok pelajar ni punya discussion. Siapa kat sini dah biasa guna game Jamboard? Chinese food sedapnya. Tu Syam. Boleh guna untuk gauge learning. Yes, betul. Ya saya, Puan Nurul Atika. Tak, saya nak cakap saya selalu pakai Jamboard. Oh, okay. To explain, let's say grammar rules ke apa kan, because I'm teaching English. Kadang-kadang student dia nampak benda tu jelah. Betul. Sketches kan. Dia pun seronok kan sebab nampak benda tu bergerak. Okay. Kalau kita nak tengok dalam Google Meet ni, Cik Syafiq selalu pakai Jamboard. Kalau dalam Google Meet ni dia ada whiteboarding kan. Whiteboarding tu is gonna link to Jamboard, betul tak? Kan? Tak salah saya lah dengan Google yang baru ni. So kita akan share Jamboard. Google Jamboard. Okay. Saya kadang-kadang saya pakai Jamboard sebab saya nak kena tunjuk layout restoran. Ini saya lukislah layout restoran, saya akan menerangkan kepada pelajar restoran tu bagaimana, dia tak boleh nampak kan. Jadi layout restoran di Puncak Alam macam mana saya lukiskan, macam mana saya kata you kena design layout restoran you. Because it doesn't necessarily dia 5 macam ni saja. Layout restoran kan dia boleh berubah-ubah. Jadi saya boleh sharekan dengan pelajar saya. Saya boleh share, ni semua pelajar-pelajar saya lah. Saya bagi link. Okay, kata. Saya start dengan kosong Yang tu tadi semua tu pelajar saya. Saya start dengan kosong. Saya pergi balik ke Jamboard saya. Okay. Ni saya tak tahu apa. Mungkin saya punya juga. Okay, di sini kita boleh create Jamboard baru. Okay, new Jam. Kita akan gunakan Jamboard ni untuk discussion, untuk brainstorming, untuk discussion pun boleh juga. So Jamboard ni is a great tool walaupun dia very minimal. Okay, so sekarang saya nak share. Sekarang ni ada moment is only private, tapi saya tak nak lah, saya tak nak share dengan ni. Saya nak share dengan semua orang. Anyone with the link. Okay, so I simply copy the link. Okay. Boleh edit terus. Copy link dan saya share Jom kita cuba Jamboard bersama-sama. Jom kita tengok Puan Nur Maizatul punya Jamboard. Oh, denied access. Puan Maizatul, Jamboard yang Puan hantar tu denied access. Dr. Shan dah masuk dah. Okay. Tu dah lukis dah boleh lukis-lukis dah. Okay, macam kalau saya akan cakap kat pelajar, okay, bagaimana you nak ni? Bagaimana you nak conceptualize? Kalau kita nak guna untuk brainstorming, kita boleh gunakan what do you call this? Sticky note. Sticky. Okay.
Sticky note berada di sini, kita boleh add image, kita boleh conteng-conteng, kita boleh add circle, kita boleh add text dan kita boleh highlight pakai laser kan. Ini adalah sticky note. Sticky note color kuning, sticky note color tu. Yes. Ada orang yang dah refresh Okay, katalah dah penuh, kita boleh simply go to the second page. Okay, the second page. Several pages, we have several pages, tak ada masalah. So dekat sini nanti, dekat atas ni kita boleh lihat siapa yang sedang, kalau dia tak log in, dia akan jadi anonymous. Kalau dia log in kepada account dia, kita akan nampak macam tadi, kita ada Dr. Syamsul. Okay, tadi kita ada Dr. Syamsul. Nampak terus muka dia. Tapi kalau orang tu tak log in, dia akan jadi anonymous animals. Anonymous alligator, anonymous dolphin, anonymous porcupine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syafiq was here. Semua ada. Ada durian. Saya buat ada durian dalam peti ais. Belum makan lagi. Inilah caranya collaborative tool. Okay. Especially kalau yang berkaitan dengan mungkin nak buat brainstorming ke apa ke kan. Apa yang kita boleh lihat daripada sini adalah kolaborasi pelajar. Okay. Saya nak share satu lagi. Ada soalan ke tentang Jamboard ni? Sementara saya buka, saya punya satu lagi. Doktor ada soalan tu. There are currently too many people viewing this file. Please try again later. Okay, ya Puan Nurul Aini. Doktor, kalau kata student pun join tulis dekat Jamboard ni kan, kalau ada student yang tiba-tiba refresh, kita boleh setting tak? Jangan refresh dulu sebab student yang lain tengah tulis-tulis kat Jamboard. Bila kita ada student yang lain refresh, dia akan hilang balik kan? Kita boleh setting. Kita tak boleh setting. Kita tak boleh setting. So dia sebenarnya kita dah lay out the rules awal-awal lah kepada pelajar. Kita kata okay, so this is a collaborative tool kan. So apa yang saya perlukan kamu lakukan adalah okay, you need to conduct a discussion and I want to see your organisation of thoughts. So kita dah inform dia awal-awal, dia takkanlah tiba-tiba dia pergi refresh kan. Dia pergi clear frame ke kan. Dia takkanlah buat macam tu. Tapi kalau dia clear frame tak apa, kita boleh undo saja. Dia pergi balik saja, back kan. Okay, siapa suruh you clear frame? Sorry puan, saya tertekan. Mungkin dia tertekan kan. Tak ada masalah. Okay doktor. Okay. So maknanya instructor tu tak ada control, tak boleh control, fully control lah to the sebab penggunaan Jamboard ni bukan untuk, kalau kita nak buat satu demonstration kepada pelajar, kita boleh jangan share dulu kepada pelajar. Kita jangan share dulu, kita buat dulu, kita tunjuk dulu dan lepas tu baru kita share that link kepada pelajar dan cakap okay, so now it's your turn. Kalau kita nak control lah. Tetapi because it's a collaborative punya tool, sebenarnya kita nak tengok the organic discussion pelajar tersebut. I don't think we need to control. There's no need for control actually di situ. It depends on the usage. Whether kita nak buat demonstration ataupun kita memang nak memberikan organic discussion. Selalunya kalau organic discussion tak ada masalah untuk pelajar pakai Jamboard ni. Kalau kita nak demo dulu, macam tadi yang saya katakan, kita demo dulu, lepas tu baru kita share dengan pelajar. Then pelajar tak ganggulah kat situ. Dia tak ganggu. Macam selalu saya buat pun dengan pelajar pun, saya akan cakap macam okay tak apa, saya demo dulu dan selepas ni saya akan berikan link dan kamu akan improvise daripada situ. Boleh ya? So ada juga tendency kalau dia first time use, dia memang akan conteng. Dia memang akan start conteng lah. Especially kalau yang ada tablet kan. Yang ada tablet is very good lah. Dr. Syam ke apa tu Dr. Syam? Kan conteng. Kalau dia ada tablet is very good to use. Okay. Kita habislah dengan Jamboard ya. Kita pergi kepada Miro. Saya suka juga Miro ni. Tapi Miro ni as usual limited lah. Saya pun lukis gajah macam tu. Siapa yang lukis gajah macam tu je Saya masa sekolah pun saya lukis gajah macam tu. Teruja saya. Okay. So sekarang kita akan lihat Miro. Sebab tadi kita sedang melihat collaborative tool kan. So Miro is another collaborative tool. Banyak collaborative tool ni sebenarnya. Slack pun ada kan. Macam-macam. Tapi kita just pakai mana-mana yang ni dululah ya. Yang kita ada. Okay. Miro ada educational account. Apa beza dia dengan ni biasa, Miro ni baru ada educational account. So beza dia tak banyak lagi. Dia memang very limited. Okay, saya sign in dengan Google dulu. Okay.
Okay. Saya tunjuk contoh dulu sebelum saya buka saya punya Miro board. So contohnya, this is how we conducted a discussion. Kami buat discussion ni sebentar tunggu dia loading dulu. Banyak dalam ni. This is how we conduct a discussion. Kita ada board, kita boleh masukkan dalam ni image, kita masukkan keywords, kita masukkan questions so that we can collaborate. Kita masukkan juga proses kalau nak masukkan proses. Okay, kalau kita nak masukkan board, nak masukkan articles and what not, semua pun boleh. So ini adalah salah satu contoh cara bagaimana kami brainstorm untuk projek SDG lah. Projek SDG yang ni saya belum share dengan Dr. Syamsul lah kot je. Yang ni tak apa, nanti saya minta Dr. Khairun share. Okay, so saya nak pergi balik ke saya punya board yang lain tadi. This is our recent project. Yes. Most recent project. Tu Dr. Khairun buat tu, Dr. Syamsul. Okay. Yeah, alright. Okay, good. Say for example, Miro ni yang best ni, dia ada banyak template. It depends on what you want to do. Whether you want to vote, katalah kita nak buat voting, kan? Kita boleh pakai template ni. Kalau nak buat icebreaker, pakai template ni. Meeting reflection ke, kita pakai post-it notes, kan? Brainstorming, ideation, agile workflow. Nak buat workflow pun boleh. Mind map pun boleh pakai Miro ni. Yang tu yang best. Kalau kita nak buat kosong pun boleh. Katalah saya nak pakai template ni lah saya nak buat template concept mapping. Saya dah habis dah ni. Okay, create a shared board. Miro ni boleh ada tiga board je. Okay, so dia akan bagi macam ni. Bila dia bagi macam ni, dekat sini template, this is the text tool. So say for example, I just want to insert a text. Okay, type something. Insert text. Nak pakai sticky note? Boleh. Tampal sini sticky note. Okay. Drag and drop saja. Nak conteng? Boleh. Nak komen? Janganlah conteng. Okay. Nak letak kotak. Say for example lah. Katalah kita tak nampak sangat kita punya ni. Kita nak letakkan dia kotak. So that we can segregate our ideation process. Kan? Kita nak buat dia kotak. Kita nak buat dia color. Okay. Send to back. So yang tu dia akan jadi satu kotak. Kotak yang lain kita boleh buat untuk discussion lain. Okay. So sekarang saya nak share. Saya akan klik on share. Right. Invite to link to board and link. Copy invite link. Okay. So saya akan bagi kat sini. Boleh masuk tak? Dah boleh tu, ramai tu masuk tu. Okay. Kita boleh simply zoom in and zoom out. Kalau pakai iPad Syua ni. Okay. Salah satu lagi benda yang best tentang Miro ni adalah kita boleh follow the train of thoughts. Katalah kat dalam ni saya nak follow rakan-rakan kita Saya nak follow Puan Roslina. Dia akan terus bawa saya ke mana Puan Roslina pergi. Saya boleh tengok, saya boleh trace the thoughts process tu. Saya boleh pergi, okay, katalah saya nak ikut pelajar saya kan. Saya nak tengok, okay, saya nak tengok Puan Fadilah. Puan Fadilah dekat mana? Dia akan bawa saya dekat mana Puan Fadilah. Okay. Saya ikut Puan Anissa. Okay. Dia bawa saya pergi Puan Anissa. Saya boleh follow Puan Anissa. Okay. Puan Anissa punya idea macam mana tadi? Saya ikut Puan Anissa. Okay. So Miro ni is something that's very good to be explored lah. Sekiranya kita mahukan pelajar-pelajar kita, kita nak tengok dia punya collaboration. Kita nak tengok dia punya mood board. Dia nak buat mood board dia macam mana. Kita nak tengok idea generation mereka bagaimana. Ui, ramai. Okay. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba, boleh masukkan. Gajah tadi. Puan Fatimah rupanya yang buat gajah tadi tu
So dia memang Miro ada educational account. So kalau kita ada educational domain, kita just request for educational account and then dia akan memberikan kepada kita lah. Yes, ada orang dah jumpa dah emoji tool tu. Okay, kalau kita nak komen dekat bawah ni pun ada. Kita boleh komen, kita boleh buat notes. So it's gonna go over kat sini lah semua. Sambil kita discuss di sini, kita boleh baca juga all the notes yang ada. Kita boleh trace balik aktiviti, siapa yang buat, siapa yang added drawing, siapa yang deleted drawing, siapa yang sleeping partner, semua tu kita boleh trace. Miro ni very strong tool lah, up and coming. Okay. Katalah yang ni tadi, kita nak tarik. Yang ni mungkin nak letak dalam, nak letak kat luar, boleh. Okey ke dengan Miro? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh masuk ke? Boleh guna Miro ke? Kena sign up dulu. Kena sign up Saya hari tu tak sign up. Saya hari tu kena sign up. Saya masuk, saya sign up, saya masuk pakai sign up lah. Sebab dia free, saya sign up je. Seronok lah pakai Miro. Kena sign up dulu. Sign up lah terus pakai. Kalau sign up sekarang tak pakai educational account, tak apa. Lepas ni nanti dia boleh upgrade pergi educational account. As long as kita apply for an education punya license. Okay saja, tak ada masalah. Saya apply educational license tu, tak salah saya hari tu dia bagi saya dalam masa tak sampai 24 jam dia bagi kat saya. Education license, my education license. Kita nak add emoji, kita nak add apa. Banyaklah benda yang kita boleh add kat sini. Tarik dia jadi besar pun boleh. Buat dia jadi kecil pun boleh. Fun kan? Kita boleh tengok interactivity dengan pelajar kita. Ada soalan tak tentang Miro? Seronok main jonting-jonting. Masih seronok, excited main jonting-jonting. Kat mana nak tengok kita punya account status? Miro ni, dia tak beri kita account status. Dia tak bagi kita account status. Tapi dia akan email kita. Dia kata we have successfully upgraded your account to educational account. Kalau dekat sini, kalau kita tengok account kita tu, status tu dia tak ada. Tak ada status tu. Unless of course you upgrade lah. That particular account. Tadi kita ada soalan ke? Okay. Boleh Miro Okay. So saya nak stop Miro. Silakan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah gunakan Miro tu dulu. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak assess pelajar punya practical ataupun communication skills. Practical ataupun communication skills. Yang di mana selalunya practical ataupun communication skills ni selalunya kita observe melalui dengan cara berdepan. Bagaimana kami melakukannya. Salah satu caranya adalah tadi dengan menggunakan video. Kita boleh pakai YouTube lah. Macam tadi saya nampak ada tuan yang menyatakan pelajar boleh present dekat Facebook Live supaya nanti kita pensyarah kita boleh repeatedly ulang untuk bagi marks kan dekat pelajar kita. Okay. Salah satu lagi cara adalah melalui YouTube videos. Which account YouTube adalah percuma untuk kita create dan katalah pelajar dia adalah segan. Dia sangat segan. Dia tak nak orang lain ataupun orang luar nampak. Kan, dia tak nak orang luar nampak. Apa yang pelajar boleh buat adalah dia boleh upload dan playlist tu dia boleh buat sebagai unlisted. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak di dalam saya punya channel. Channel saya dia tak sehebat Dr. Samsul. Channel saya ni memang untuk pelajar master saja. Dan satu lagi channel yang kami manage adalah channel jabatan lah. Yang tu best sikit lah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan nanti saya bagi link bolehlah subscribe ke channel jabatan. Dr. Samsul dah letakkan dalam Padlet kan channel jabatan tadi. Harap semua dapat subscribe lah di situ. Okay, kalau kita buat playlist ni jadi unlisted, orang luar tak boleh nampak.
mereka yang diberi link unlisted ni saja yang boleh nampak. Jadi pelajar tak perlu rasa malu ataupun segan. Kadang-kadang pelajar ni dia tak nak upload kat YouTube. Doktor, segan doktor. Nanti orang tengok saya tak nak. Okay, tak apa. You buat sebagai unlisted. Then you beri saya link. Saya je yang boleh nampak. Tak ada masalah. Daripada YouTube pun kita senang kan, kita nak salah satunya adalah katalah pelajar tu buat skill. Katalah kita nak fast forward. YouTube boleh fast forward. Katalah kita nak slow down. YouTube boleh slow down. Itu pun bagus juga YouTube tu lah. Ya. Kalau macam saya selalu buat YouTube ni, saya akan edit video saya di Camtasia ataupun kadang-kadang saya pakai Loom. Saya pakai Loom masukkan dalam YouTube ataupun kadang-kadang saya pakai Camtasia. Off late paling mudah adalah saya menggunakan CapCut, dan saya ajar pelajar saya bagaimana nak gunakan CapCut kerana dia adalah sangat mudah. Jadi banyak pelajar yang terpaksa buat video, dia tak tahu nak edit kan. Dia kadang-kadang dia bagi dekat saya tu macam not edited. So macam saya kata tak apa, kalau you tak nak edit pun it's okay, because what I want to see adalah you punya skill, bukan you punya skill video editing. Tapi kalau you rasa nak cantik sikit, you nak edit sikit, okay, this is how you use CapCut. So saya tunjuk sehari saja, pelajar saya dah boleh pakai dah CapCut tu. Okay, so satu lagi yang saya nak kongsi adalah our micro learning skills. Kalau kita tengok kat sini, di sini adalah video yang agak tipikal, yang agak skema. Ni pun playback speed dia ni. Okay, saya pasang playback speed yang slow. Video ni adalah 9 minit. Research menyatakan kita punya attention span dia akan start to deplete pada minit keempat. Nanti kan pelajar tengok dia sampai minit keempat dia dah macam dia macam tak mampu nak bernafas nak tengok dah. So nanti dia akan buat benda lain. Okay, dia akan buat benda lain. So kalau boleh kita pastikan video-video kita ataupun video yang pelajar kita nak buat pun kita tak minta pelajar buat video yang panjang. Apa yang saya lakukan untuk kelas praktikal saya, kalau saya boleh kongsi, adalah saya tak buat video YouTube. Saya jarang buat video YouTube untuk pelajar ataupun minta pelajar buat video YouTube. Saya buat adalah video TikTok. Okay. So kami ada satu TikTok account. Saya manage dengan satu lagi pensyarah, seorang lagi pensyarah untuk kursus-kursus praktikal. Di mana kalau saya boleh playkan satu saya playkan yang ni lah Semua pun tadi tengah minum kopi kan. Okay. Yang ini sound dia dah kena cut sebab sound tu it's copyrighted. Di sini yang saya maksudkan, kalau rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan di sini sangat familiar dengan TikTok, kita tahu yang video TikTok tak boleh upload more than 3 minutes. So typically it's 1 minute kepada 3 minit sahaja. Jadi pelajar ni dia tak perlu pun nak tengok satu video tu panjang-panjang when we create micro skills macam ni. So bila dia tengok 1 minit, dia boleh repeat dan dia boleh buat. Dia boleh repeat dan dia boleh buat. Apa yang kami dapat perhatikannya, pelajar yang tak pernah datang ke kelas praktikal, bila dia tengok video dan dia dah boleh buat, dia datang ke kelas praktikal, doktor saya tak ingat lah doktor. Okay, tak apa, saya kata buka balik TikTok tu. Boleh buat tak dekat situ? Boleh. Betul-betul mereka boleh buat. Mereka boleh buat macam pelajar yang dah datang praktikal. Yang itu yang saya amaze. Kalau saya boleh tunjukkan satu lagi. Ini ada muzik saja. Pelajar dia tengok kan, dia cepat kan, nanti dia akan pause. Oh lipat macam ni. Lepas tu dia pun dapat. Yang ini yang saya masukkan micro skill. So pelajar saya bila kita demo melalui satu video yang sangat short. Okay,
saya kata kat mereka, you boleh pakai TikTok ataupun you boleh pakai CapCut, saya tak kisah you pakai apa-apa. Tapi saya anjurkan you pakai TikTok sebab apa? Okay, TikTok dia ada satu, macam contohnya macam ni. Dia ada green screen function. Good morning, welcome to Hotel UiTM Puncak Alam. My name is Taufik, how may I assist you? Okay. Malaysian greeting. Itu saja yang pelajar perlu lakukan. Jadi kat belakang tu pelajar boleh buat green screen. Bila saya minta pelajar saya macam, okay, kita ada satu skill of greeting the guest di restoran. Yang ni bukan, yang ni adalah di hotel. Di restoran, pelajar saya semua pandai dah buat green screen dekat belakang tu, berada di restoran. Dia macam jadi macam role play pun ada kan. So seronok, dia nak buat pun seronok, kita nak tengok pun seronok. Dan kita nak marking, kita tak ada masalah untuk marking sebab video ni adalah very short. Dan kita akan marking based on the punya skill. Dan skill bagaimana yang kita marking ketika dia kelas praktikal tu adalah sama. Bagaimana kita nak marking ketika dalam tengok video tu pun sama. Sebab saya bukan lihat kualiti video, saya lihat dia punya teknik. Sebab itu saya minta pelajar-pelajar saya bila hantar dekat saya tu, you hantar dekat saya nak tengok you punya tangan, saya nak tengok you punya badan, saya nak tengok you punya muka. Yang itu yang saya minta kepada mereka. Ada soalan ke tentang video untuk praktikal ni? Abang gula-gula kapas. ID TikTok. Ya Puan Zeti. Aina, I just want to share my experience using TikTok with my students. I encourage my students to use TikTok in the first class, in every first class lah, macam introductory class tu kan, ice breaking tu. So I ask them to introduce themselves using TikTok. Surprisingly, budak-budak ni sangat suka. Okay, yes. Previously, I did ask them to use Instagram story je, kan? Because it will take them for 15 seconds. Yes. Okay, so and then for TikTok ni pun sama. I cakap 15 seconds je, no more than that. Sebab I nak share dalam story. And then my students ni, one of my students lah, dia memang all out dia buat. Madam, I spend almost 2 days to make this 15-second video for you kan. Tapi yes, tapi sebab dia nak edit lah, dia bila kita bagi task macam yang diorang suka ni, diorang akan all out kan. Betul. Buat macam ni kan. Tapi budak-budak ni nanti I akan dapat feedback not only from my students, my previous students, my friends, kata, oh Jack, you bagi idea, nanti I nak buat lah dengan my students kan. Betul. Tapi memang students memang akan suka guna TikTok. Betul. Mereka guna hari-hari Puan. Yes, betul. I selalu cakap dengan my friend, even my friends pun, I kata jangan anggap TikTok ni yang berjoget-joget. Bukan. Tapi kita look at the positive side kan, educational part lah. Contohlah I selalu encourage sebab I cakap I belajar pun banyak daripada TikTok. I belajar baking, I belajar itu, I belajar ini kan. Itulah, thank you. Terima kasih Puan kerana berkongsi. Kalau boleh saya berkongsi kerana saya ada adik yang bekerja di ByteDance, syarikat yang manage TikTok ni kan. Actually TikTok ni dia punya owner is moving towards education, nak content yang banyak education. Then suddenly the pandemic happen. So actually supposedly they were planning to have like road shows kepada universities and what not, because content creation di dalam TikTok ni memang dia nak fokus on education actually. Tapi itulah yang kita banyak nampak joget-joget tu semua tu, it's all algorithm. Kalau dia keluar joget-joget kita buat not interested, nanti tak keluar adalah joget-joget kan. Yang cara cuci-cuci rumah, cara macam mana nak pakai Excel, cara macam mana nak present, cara macam mana research method pun ada kan, ada doktor tu dia buat dekat TikTok juga. So pada saya, pelajar stres kan, daripada pelajar stres, start kelas saya ni praktikal kelas saja. Saya tak perlulah nak buat pelajar so stressful kan. So saya nak tengok your micro skills saja, dan micro skills ni walaupun pelajar saya terpaksa menghasilkan video yang agak banyak, because it's micro skill, mereka tak pernah mengeluh. Unless of course kalau you tidak ajar pelajar ni macam mana nak pakai TikTok, macam mana nak pakai CapCut, and dia akan rasa macam
macam mana nak buat ni, tak sukalah. Kadang-kadang dia tak nak TikTok ni public, tak apa, tak ada masalah. Mereka just simply buat a private account, mereka berikan link tu kepada saya ataupun mereka download mereka punya video, mereka upload kepada LMS saya dan saya akan buka, saya akan download dan saya akan nilai di situ. Bagi pelajar-pelajar yang dia tak kisah kan, dia rasa macam it's okay lah, benda ni educational content. Saya memang akan maklumkan pada mereka, it's educational content. Kalau you bayangkan you punya video viral, you dah mengajar ataupun you dah memberi ilmu kepada berapa ramai orang. Dan buat makluman semua, TikTok account ni sebab dia open kan, semua orang boleh tengok. Saya dapat daripada pelajar saya, malahan saya dapat undangan untuk collaboration daripada Philippines, hospitality schools in Philippines. So which is like kita rasa macam alhamdulillah, bukan saja dia reach pelajar kita, malahan dia reach lebih daripada apa yang kita boleh lakukan kalau kita berada di dalam kelas. Yang ini satu video promo sajalah. Video promo pun saya masukkan kat dalam TikTok. Ni semua edit pakai CapCut saja. Okay. Kalau kita nak tengok komunikasi pelajar boleh kan? Macam tadi kongsikan kan, introduce yourself. Kalau kita nak cakap pelajar tu okay, bahasa Perancis. Saya pun dah tengok dah pelajar-pelajar saya sekarang ni nak rakam video, dia tak pakai dah YouTube ke apa ke, dia pakai TikTok untuk bahasa Perancis. Bahasa Perancis, di restoran. Dia pun buat dia dekat restoran dekat Paris kan. Lepas tu transport, dia pun belakang green screen dia buat jadi transport. Kalau saya boleh kongsikan, pelajar-pelajar saya ni walaupun dia tidak ada bahan di rumah, apa yang mereka lakukan, saya sangat terharu bila saya minta mereka buat video ni. Dia print di atas kertas, dia gunting, dia tampal kat atas cardboard, dia jadikan jadi sudu dan garpu. Dia tak ada kan sudu dan garpu tu banyak-banyak set macam tu dekat rumah. Saya pun tak ada kat rumah. Jadi mereka ni print, dia buat. So saya pun terharu dengan effort mereka. Walaupun bahan tu tak ada kat rumah, dia buat macam tu. So saya adalah video-video pelajar saya pun dia upload di sini pun saya ada simpan juga. Ini salah satu cara lah kalau kita nak observe practical ataupun communication skills. We can do micro videos. Macam di Instagram, macam di TikTok, mana-mana platform pun boleh. Ada soalan ke untuk ni? Videographer, bukan. Saya videographer sahaja untuk akaun ni. Saya videographer, saya edit, tetapi saya punya talent pensyarah ni lah, Encik Taufik. Dia akan jadi model. Dia akan jadi model untuk TikTok saya ni lah. Okay. Ya, saya Puan Azina. Doktor, apa dalam bidang accounting ni macam payah sikit lah nak buat TikTok tu kan. Nak menjadikan accounting subjek ni is more interesting tu. Puan Azina. Kalau Puan Azina pergi ke TikTok, Puan Azina ada TikTok tak? Tak ada. Akaun tak pernah create TikTok. Saya tak pandai. Puan tak payah create akaun. Okay. Puan tak payah create akaun, Puan buka saja TikTok ni. Lepas tu, Puan tak payah create akaun pun Puan dah boleh tengok tau video-video. Dekat search tu nanti, Puan type je accounting. Kadang-kadang ilmu-ilmu finance pun orang pakai melalui TikTok. Dan Excel, dia jadi makro, sangat makro macam. Okay, how do you do this? Jangan terkejut kalau sebenarnya di TikTok tu dia boleh ajar micro skill for Adobe Illustrator, Photoshop. Semua tu boleh juga. Walaupun kita rasa yang selama ni konten ni berat ni, boleh bawa kat TikTok ke? Research method pun boleh Puan. Sebab kita kan prepare full set of account kan, from the beginning step until at the end of the step tu, accounting cycle to fulfill accounting cycle tu maybe is dia punya step tu agak panjang lah kan. Bila TikTok ni dia punya duration tu is very short duration, dan dia menarik lah kan untuk student tengok. Puan, yang accounting tu kan, kalau apa yang saya boleh nampak lah, yang Puan buat macam accounting concept kan, accounting concept, yang tu boleh masuk TikTok. Kalau dia adalah full set of account tu, yang itu susah sikit. On the theory part tu boleh lah kita masukkan dia. Tapi on the practical part, preparation of full set of account tu, full set tak boleh Puan. Unless kalau Puan nak cut it down, sikit lah. Kalau Puan nak potong dia ataupun Puan nak jadikan dia micro, Puan boleh buat macam mana tau. Contohnya macam kita nak kira susut nilai kan. So susut nilai ada several method kan.
By part lah, betul Puan. Ataupun kalau Puan tak nak create, Puan minta pelajar Puan yang create. So mereka kan macam semalam kita belajar generasi ni dia suka co-creation kan. So they are co-creation of their learning. So dia akan contribute juga. So bila dia buat macam ni dia lebih faham. Okay. So pecah kepada mikro lah kan. So by betul part. Macam kami hari tu kami pun pening kepala macam mana practical skill ni kami nak ODL kan. Susahnya tapi terfikir apa kata kita buat melalui TikTok. Lepas tu betul-betul kita kalau rakan-rakan semua dapat tengok kan, tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok banyak tu sebenarnya video dah banyak. Ada yang dah dapat 20,000 views pun. Dia tak adalah jadi, kami bukanlah TikTok famous tapi views yang tinggi tu kita rasa macam alhamdulillah lah sampailah dekat ramai orang. Yang ni ada 20k. Yang ini semua untuk especially untuk front office. Front office ni dia banyak komunikasi. Jadi banyak body language komunikasi. Kami pun crack our heads lah. How do we do this in ODL? How do we do this in ODL without having it being so boring? Macam yang tadi kalau contohnya saya buka balik, saya boleh tunjuk di sini. Kalau macam ni kan, alahai, Masya Allah nak tunggu apa lama ni nak habis ni cik. Kan, pening kepala. Mula-mula memang we came out with this kind of video. Kita kata tak apalah kita buat video YouTube. Tapi saya dengar lagu dia pun, kalau saya jadi student pun saya rasa macam alah bosannya. Walaupun ni video kami, video keluar daripada jabatan kami. Kan? So, tapi kalau dengan TikTok, generasi sekarang they can relate with TikTok. Kadang-kadang lah, saya ada satu rakan saya, pengarah sekolah makmal, UPSI. Dia buat kelas dia di Discord. Dia buat kelas dia macam gamification, dia buat kelas dia di Discord dan dia minta pelajar dia masuk ke dalam houses yang seperti Harry Potter punya houses. Dan student sangat suka. Seronok saya tengok dia buat. Tapi saya tak mampulah buat macam tu kan, di Discord. Dia pakai platform Discord. Saya tak ada Discord. Tu untuk gamers kan selalunya. Saya tak tahu kalau Dr. Syamsul ada Discord. Ada. Dr. Syam? Ada Discord. Dr. Syam dia ada banyak account kan. Sekarang kan kita ada Clubhouse kan. Kadang-kadang kalau kita dah tak nak buat lah kelas-kelas kita ni dekat ni Google Meet ke, kita tak nak buat lah dekat sini, kita boleh pakai Clubhouse tu. Ataupun Twitter. Twitter kan sekarang dia ada sound bites tu kan. So kita boleh buat di situ. Ramai orang dengar tu di situ. So banyak, dah sekarang ni sangat banyak platform lah. Kalau if we were to like cover like banyak sangat platform ni makan hari ni. Okay, so dah 12.30. Now Dr. Nadia, dia macam dulu kita dengar macam TED Talk kan, macam ala-ala podcast kan. Dulu podcast popular tau. For quite some time podcast dah start tak berapa popular Dan recently dia popular balik. Betul. Podcast. So most of the content creator juga suka guna podcast. And then I pun dah start balik aktif on podcasting juga. So buat je lah semua benda kan. So betul. Cuma itulah YouTube, kalau orang yang suka bercakap macam saya, I think dia okay lah dekat YouTube. Kan YouTube ni better for the orang kata explanatory punya konsep, and then we go for YouTube. Tapi kalau macam Dr. Nadia ni, I think bagus untuk pelajar-pelajar lah. So diorang ni attention span tak tinggi kan. So this one bagus. Dr. Nadia, berapa ramai follower dah ada sekarang? Dekat TikTok tak banyak, 200 lebih saja. Kami tak pernah viral lagi. Belum pernah viral. Dia akan viral kalau itulah biasalah konten-konten education ni dia slow sikit nak viral kan. Lagi-lagi pula praktikal. So tapi lepas ni what we are going to do is we are moving towards what do you call that? Professional development. Kan professional development classes tu orang sekarang ramai cari kan. We can also do professional development dari segi bukan saja kami boleh dan apa tu, tapi bagaimana nak menggunakan. Tetapi stop ketika kita PKPD kan, tak boleh nak ke fakulti dan ambil video semua tu. Actually satu video yang kami hasilkan, contohnya tadi table setting yang penuh. Satu video yang kami hasilkan tu makan masa dalam 3 jam. Sebab dia daripada awal kita nak kena buat table setting, kita nak kena clean the cutleries and what not. Lepas tu kita rakam tu tak sampai 5 minit. Alhamdulillah lah rakam tu at the first try tu dah memang dia jadi cantik. Kalau dia cantik tu alhamdulillah lah rezeki.
Kadang-kadang kan kita ada bloopers kan. Bloopers tu memang lama lah. It's gonna take one day lah selalunya kalau kita buat rakaman tu. Okay. Itu cukuplah TikTok kan. Saya haraplah tuan-tuan dan puan-puan kalau buka tour guiding skills pun boleh guna TikTok. Ya betul. Saya rasa banyak ni skills yang kita boleh pakai guna TikTok ni. Kita just pecahkan dia jadi micro saja. Yes, etiquette. Tiba etiquette. Okay. Kalau saya boleh kongsikan sebelum kita berehat kan. Sikit lagi saya nak kongsikan sebelum kita berehat. Kadang-kadang pensyarah dia komplain lah. Susahnya nak marking masa ODL ni. Okay, macam mana kita nak marking masa ODL? Okay, saya nak kongsikan app-app yang kita boleh gunakan untuk marking ketika ODL. Okay, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa menggunakan app-app ni. Macam kalau kita nak marking Google Documents, kita boleh simply guna Google Documents, kita pakai track changes kan. Katalah kalau dia dalam PDF, macam mana kita nak marking? So selalunya yang kita gunakan adalah Adobe Acrobat. Okay, kalau Acrobat kita senang saja. Macam yang pensyarah ni buat, lakukan. Kita boleh ada dekat sini tik ke pangkah ke kan, kita nak buat warna apa, warna biru, warna hijau. Okay, salah, betul, salah, betul, salah. Okay, tak ada masalah. Kita nak type text, salah, kenapa dia salah? Okay, kita nak bagi markah, semua pun boleh kalau kita pakai Acrobat. Selalunya, tak salah saya, higher learning institution, dia dapat akaun Creative Cloud ni daripada kementerian. Saya kurang pasti kalau di KPTM ada tak software Creative Cloud ni diberikan. Daripada Creative Cloud tu kita boleh download, kita punya Illustrator, kita punya Photoshop, kita punya Acrobat for free. Ada ke? Banyak yang pakai Foxit Reader. Okay, Foxit Reader pun boleh juga pakai any PDF reader. Kan boleh pakai any PDF reader. Satu lagi yang Dr. Syamsul suka pakai, Dr. Syamsul suka pakai Kami kan? Dr. Syam, dulu Dulu saya suka pakai Kami. Yes. Pakai Kami. So saya boleh tunjukkan Kami sekejap. Kita pakai Kami. Contohnya lah, saya ambil lah course outline saya. So saya nak komen boleh, saya nak masukkan teks boleh, saya nak draw kat sini. Salah buat balik, boleh. Kan kita pakai Kami. Kami pun free tapi adalah benda-benda yang dia lock kat situ. Bolehlah download Kami kalau tak ada Acrobat, kalau tak ada Foxit Reader, kalau tak nak download a dedicated ni, kita boleh download Kami because Kami can be embedded with Google Chrome. Saya pakai Kami and tablet pen tapi masalah Kami selalu hang, betul. Jadi kalau pakai tablet, kita guna macam kalau pakai tablet, selalunya kita pakai GoodNotes ataupun Notability. Boleh juga kalau kita pakai tablet, yang tu yang khusus untuk tablet kan. Tu ramai menggunakan GoodNotes, Zodo. Banyak, sangat banyak. Dan banyak juga yang offer for free. Kita boleh pakai Markup.io. Markup.io pun free juga. Saya selalunya kalau dokumen tu dihantar di classroom, saya marking dekat Google Docs saja. Walaupun Google Docs tu kadang-kadang dia hang, saya marking kat situ saja. Sebab dia terus bagi, satu lagi pelajar dia tak jumpa kita punya komen tu kat mana kan. Tu sebab saya terpaksa cakap kat dia, you kena masuk kat Drive. Komen tu is safe under Drive. Kalau saya komen di Google Sheets, Google Docs and what not. Okay, saya nak share satu lagi lah sebelum kita break. Sabar saya tahu perut tu dah lapar dah kan. Padlet. Padlet kesayangan Dr. Syamsul. Padlet, yes. Padlet. Yes, saya tunjuk. Kalau saya tunjuk padlet saya tak banyak, saya tak beli. Dr. Syam beli. So banyak ni susunan dia padlet-padlet ni. Okay. So dalam padlet macam kita boleh lihat lah tadi dalam kursus kita sendiri, kita boleh organize. So this is what yang tadi Dr. Syamsul ada mention, sentuh tentang portfolio. Kalau kita nak tengok pelajar punya portfolio, kita boleh menggunakan Padlet. So where kita boleh susun ikut pelajar dan pelajar tu dia bolehlah masukkan portfolio dia banyak-banyak. Dulu saya pakai Padlet dan saya minta pelajar saya hasilkan infografik untuk several chapters. Okay, untuk mereka okay, what have you learned from this chapter? So mereka akan hasilkan infografik.
Masa tu pelajar saya banyak yang tak pandai pakai Canva, tak pandai pakai ni, tak pandai pakai tu. So at least at that point of time saya kata, okay, you kena belajar ni. Because these are the skills yang value added skills lah. Buat simple-simple saja infographic and upload it on Padlet. So mudah kita nak track. Satu lagi, cara portfolio untuk kita lihat portfolio pelajar adalah melalui Google Sites. Google Sites ni free dan dia mudah saja untuk create. Kan? Kalau boleh saya kongsikan, 4 minit je saya ambil 12.45 kita start lah ya. Okay. Google Sites. Kita tak nak pelajar pakai Padlet. Ataupun kita ada banyak sangat kelas kan. Banyak sangat kelas kita tak nak bayar lah. Macam Dr. Syamsul bayar RM15 tak bulan. Kita rasa tak nak bayar. Sebab kita beli, mungkin kita beli Canva premium. Kita lanjut saya bercerita tentang Canva. Sesiapa yang ada educational account, edu.my kat belakang tu, kita boleh dapat Canva Education secara percuma. Just sign up for Canva Education. Canva Education ni dia tak adalah macam Canva Pro sangat, tetapi dia dah banyak dah yang dia beri pada kita. Banyak dah function dia bagi kat kita. Itu yang tu. Yang saya kongsikan di sini adalah Google Sites. Google Sites di mana pelajar boleh buat portfolio mereka sendiri. Maksud bila dia dapat hasilkan portfolio dia, dia boleh tengok dia punya progress of learning tu. So bila dia nak cari kerja pun dia dah simple. Dia boleh bagi portfolio dia kepada interviewer ataupun potential employer. Katalah saya menggunakan template student portfolio. Siapa yang join CYD tahun lalu tu adalah kita belajar tentang portfolio kan, bagaimana pelajar nak buat portfolio sendiri. So students can simply add their pages. Several pages dia boleh add kan, activities, classes, their experience. Lepas tu dia akan jadi macam website pelajar tu sendiri. Sangat mudah kalau mereka menggunakan Google Sites ni. Senang saja nak create portfolio. So you can use either Padlet, you can also use Google Sites, you can also use Wix. The only thing I don't like about Wix is bila dia free, kat atas tu dia ada tuliskan wix.com tu kan. Saya geram je. Kenapa lah tulis macam tu? Tulislah kat bawah kan. Dia suruh bayar. Tak nak. Mahal. Kan? Canva Educational. Betul. Tajam betul bau ikan pati masak tempoyak. Wow. Ada soalan tak tentang Google Sites? Kalau kita nak belajar tentang Google ni, ni lama ni. Ni ada makan 2 jam, 3 jam. Ada ke soalan ke sebarang perkongsian ke sebelum kita berhenti memberi laluan untuk break? Dr. Syah ada nak tambah ke? Tak ada. I'm okay. Okay, kalau tak ada dan saya rasa masing-masing pun dah ni kan, Cik Kamal, kita akan bertemu semula pukul berapa Cik Kamal? 2:30. 2:30. Ke kita nak bagi lebih sikit? Boleh. Tak perlu Macam mana peserta? Macam mana peserta? Boleh lah 2:30. Cepat tak? 2:30 2:30 boleh Boleh je. Kita bertemu semula pukul 2:30 nanti bersama Dr. Syamsul. Kita baik. Dr. Syamsul ada? Tak ada. Dr. Syamsul ada? So far tak ada apa-apa. Kita jumpa 2:30 insyaAllah. Jadi kita lihat di sini, sambung nanti 2:30 insyaAllah. Okey, terima kasih. Selamat menjamu selera.